saya katakan bahawa 23 tahun dulu, jangan lupa 23 tahun dulu negara kita menyaksikan gerakan reformasi yang membawa slogan menentang KKN, iaitu korupsi, kronisme dan nepotisme. Dan ini juga dihayati oleh anak-anak muda, dan sebagian mereka menyahut cabaran ataupun gesaan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang waktu itu terpasung di belakang tabir jeruji besi di penjara. Jangan lupa saudara, 23 tahun lalu juga rakyat melihat bagaimana sukarnya untuk menentang kebobrokan pemimpin yang dikatakan terjebak dalam kancah memberi kekayaan negara hanya kepada kroni pemimpin tertentu. Hari ini sosok yang sama yang mengutarakan perjuangan reformasi telah pun hampir menguasai anjung kuasa Seri Perdana. Meskipun sekadar di sudut yang sementara, namun bicaranya paling tidak mampu menahan amalan kronisme dan nepotisme dari terus berlarutan. Kerana saya melihat dia melalui parlimen, melalui siang tadi dia memberi ceramah memulakan gerak kerja anak-anak muda keadilan. Saya melihat bicaranya masih segar. Dan sebenarnya warga amat mengharapkan agar semangatnya terus kental, kerana keberadaannya kini tidak seperti dahulu, dan warga mengharapkan obor perubahan dapat dilaksanakan dengan kehadirannya untuk merubah landscape politik negara setelah termeterainya piagam kerjasama antara parti politik pimpinannya Pakatan Harapan dengan pimpinan kerajaan. Persoalan saya, dapatkah dan mampukah dirinya melakukan perubahan sebagaimana yang diharapkan? Kita tak mahu nanti hanya pandai cakap saja, dan dia orang kata cakap tak semua bikin. Pak Syekh, ni Pak Syekh ni dulu-dulu zaman kami pemula dulu, kalau kita memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita panggil Pak Syekh. Tapi gelaran itu dah tak ada dah sekarang, tak dengar. Yang kita dengar, Ya Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, puji dan puja. Sebelum ini no Anwar, no DAP. Tapi kalau kita dengar kenyataan-kenyataan menteri-menteri yang ada ni, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya cakap terang saudara, saya bukanlah tidak mengenali sosok tubuh beliau. Kita bersama dulu dalam perjuangan pergerakan pemuda UMNO, dan kita bersama dalam menuntut satu reform kepimpinan sebagaimana yang dislogankan, yang dilaungkan oleh Saudara Amin Rais di Indonesia. Waktu itu bukan senang saudara, di Indonesia era rejim Soeharto. Jadi Saudara Amin Rais melaksanakan reformasi, tapi tidaklah sebagaimana negara kita. Di sana mereka ada unjuk rasa jalanan, ada demonstrasi. Memang di Indonesia pun ada juga demonstrasinya, tapi kita tidaklah melakukan tindakan yang ganas. Dan saya mengharapkan tidak lagi kita melihat ada lagi unjuk rasa dan sebagainya. Cukup dah. Dan sekarang ni beliau dah berada di anjung kuasa, dah berada walaupun sekadar di sudut yang sementara. Tapi kita mengharapkan agar laungan reformasi dan tindakan itu dapat dilakukan. Jadi tindakan mesti sekata dengan apa yang dilontarkan. Kerana saya mendengar iaitu 2 hari lepas ke 3 hari lepas, wakil rakyat dari Parti Keadilan, iaitu ahli berhormat daripada Kuala Langat, Ulu Langat, yang mempersoalkan tentang persoalan korupsi dalam sidang parlimen lalu, membangkitkan soal tersebut. Begitu juga seorang mantan Menteri Pendidikan yang dilihat sudah pun sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Dr. Mazli. Dia mantan Menteri Pendidikan, dan beliau menulis dalam bukunya berjudul memori bukan memoir, macam itulah, yang menceritakan tentang kepincangan dalam pentadbiran negara. Jadi apakah persoalan itu akan terus disenyapkan? Ini persoalannya, sebab beliau dah melontarkan melalui pengalamannya, dan hari ini beliau masih lagi sebagai ahli parlimen, dan sudah rapat dengan tokoh yang sering kali menyatakan kita mesti melakukan islah kepimpinan. Tiada masa lagi untuk kita
melakukan retorik tidak mau, kita mau melaksanakan pelaksanaan. Jadi kita nak bertanya, anda sudah pun berada bersama dengan pimpinan kerajaan. Jadi sekarang ni semua pihak tanpa mengira agama, kaum, perlu bangkit. Kita perlu bangkit menolak budaya rasuah. Sebagaimana yang diutarakan oleh sahabat saya, Dato' Sri Dr. Syamudin Yaakob. Beliau berterusan mendesak supaya diadakan islah kepimpinan yang menyingkirkan budaya korupsi. Syabas kepada saudara Dr. Syamudin daripada kumpulan Kerang-Kerang. Saya nampak beliau buat tega semangatnya. Teruskanlah usaha saudara. Dan sekali ini beliau juga merupakan sahabat karib pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini jangan dikecewakan pejuang ataupun usaha yang dilakukan oleh Datuk Syamudin. Bukan sikit, NGO bersama dengan beliau ada 300-400 NGO yang menyokongnya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mampu melaksanakan apa yang dikatakan, orang kata mesti dikota. Saya rasa ini adalah satu kegagalan yang sukar untuk kita terima. Sebab masih terngiang-ngiang di telinga saya, beliau mahu supaya negara ini bersih daripada segala kebobrokan, segala tindak tanduk kepimpinan yang dilihat pincang. Sebab yang paling penting sekarang ni adalah perjuangan untuk rakyat. Kita harus membawa negara kita ke satu tahap yang lain, yang tidak lagi terikut-ikut dengan cara dahulu. Tidak lagi kita melihat bahawa pemimpin itu apa dia kata benar dan rakyat kena ikut. Tak semestinya begitu, saudara. Dunia tanpa sepadan hari ini, berita di ujung jari. Setiap tindak tanduk pemimpin dapat dilihat, dapat dibaca oleh warga dengan mudah melalui media sosial dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan sampai terjadi lagi pemimpin kaya raya sedangkan rakyat terus makan hati. Ini realitinya. Saya kena ingat, pemimpin yang memahami jiwa rakyat dan hidup secara sederhana tanpa adanya pilih kasih dalam kepimimpinannya pasti akan disayangi oleh rakyat. Dan saya juga amat mengharapkan agar benda ini terjadi dan dilaksanakan melakukan reform dalam pimpinan UMNO. Kerana warga UMNO ada di Parlimen UMNO juga berada dalam kepimpinan kerajaan sebagai menteri. Malahan Perdana Menteri juga ada datang daripada UMNO. Kita tidak mahu UMNO terpalit dengan pandangan yang pesimis, pandangan yang sinis di kalangan rakyat. This is the time. Ini masa perubahan. Sesuai. Jadi sebab apa saya lihat sekarang ni ngomimah ataupun kalau zaman perang, waktu ke perang Badar, perang Uhud apa semua tu, ngomimah ni harta rampasan perang lah, saudara. Saya dapat merasakan masih lagi kejadian ataupun budaya memberi pemberian qamimah kepada orang keliling masih berjalan. Jadi kita harap supaya Perdana Menteri dapat menghayati bahawa anda sekarang ni sudah berada bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu saya kata berkali-kali, saudara harus tangkas berpencak dalam menangani sebarang isu politik. Kalau tidak, anda akan ditelan oleh ketangkasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sebab apa? Sebab saya benarlah bahawa sebagai bagi contoh, jangan selalu marah, jangan ambil hati. Benar, isu sekarang ni yang tular di media sosial adalah perlantikan abang yang membawa Perdana Menteri. Memang bukan Perdana Menteri yang mengangkat ataupun memberi pelantikan tersebut, kerana ia merupakan undian di kalangan ahli lembaga pengarah dalam tak sepatutnya boleh ambil. Sepatutnya kena katalah bahawa saya ni adik saya Perdana Menteri. Kalau saya ambil nanti kesannya kenalah pula pada adik saya. Jadi sebab itu tak perlu saya ambil. Sepatutnya begitu. Memanglah bukan urusan Perdana Menteri, tetapi kerana kesedaran. Dan saya teringat dulu masa zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Timbalan Perdana Menteri dulu, ya selalu saya katakan memang betul berlaku. Allahyarham bapanya dapat tanah daripada Sabah 10,000 ekar, dia sendiri menghubungi Datuk Saleh, dia sendiri menghantar surat, dia sendiri minta dibatalkan pemberian tanah tersebut. Jadi dalam keadaan begini, saya harap beliau kena tegur lah. Dah rapat dengan Perdana Menteri, bolehlah tegur. Dan nafas, betul saudara Daud Azni, betul. Saya tidak menyalahkan Perdana Menteri ya. Bukan kita nak kata Perdana Menteri campur tangan, tidak. Ini adalah di kalangan ahli lembaga pengarah nafas
yang mengusulkan pada 13 bulan lepas bahawa Datuk Zamri dilantik sebagai pengerusi lembaga pengarah. Cuma Tuan Badan tu kena ingat sendirilah, ini boleh mengakibatkan persepsi rakyat. Sebab adik dia Perdana Menteri, mungkin nampak senang dapat peruntukan. Ini akan menimbulkan masalah. Saya tak kata Perdana Menteri terlibat, saya tidak mengatakan. Tapi sepatutnya pegawai orang kelih Perdana Menteri bila dengar benda begitu, cepat-cepat mengingatkan nafas. Jangan buat kenyataan. Kalau nakkan juga dia jadi pengurusinya, okey. Jangan buat kenyataan akhbar, jangan diwawarkan, jangan jadi dalam keadaan begitu, saya mengharapkan agar apa yang berlaku dalam napas 2-3 hari ini, saya ingat renyah sebenarnya. Kerana Perdana Menteri akhirnya dilihat seolah-olah mula mewujudkan pemberian jawatan atau komimah jawatan. Ini tak sepatutnya berlaku. Kalau nak bagi pun, macam saya katakan, tak payah diwawarkan. Jadi sebab sebagai Perdana Menteri, beliau sekarang ni menjadi tumpuan. Jangan pula besok tiba-tiba Dafi pula jadi pengurusi Finas. Lagi kelang kabut kita jadinya. Ini keadaannya. Saya amat mengharapkan, saya kenal Datuk Seri Perdana Menteri kita ni. Beliau memanglah tidaklah begitu mau ke depan, bermegah-megah dan sebagainya. Dari dulu lagi kesederhanaan itu yang buatkan saya kekal bersahabat dengan beliau. Cuma bila saya lihat kalau ada tak betul, saya kena cakap yang betul. Nak matlamatlah untuk menegur sahabat. Sebab kami sama-sama dalam pergerakan pemuda dahulu saya. Jadi dalam keadaan begitu, saya haraplah kalau benar Datuk Seri Anwar Ibrahim mau melakukan reform ataupun islah kepimpinan, kena tegur dari sekarang. Saudara, sebab begitu juga dengan apa yang terjadi zaman kepimpinan Pakatan Harapan. Waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi sebarang jawatan dalam kerajaan Pakatan Harapan, tetapi semua orang tahu bagaimana ada kontrak Opcom Telekom diberikan kepada Kroni. Ini jumlahnya bukan sedikit, berbilion. Jadi benda ini perlu juga ditangani. Bagaimana kenyataan daripada Dr. Masli dengan penlibatan YTL-nya lah, banyaklah 5-6 company ini perlu ditangani secara tuntas. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh lepas tangan, tak boleh kata sekarang ni saya sebagai pembangkang, saya sekadar boleh menegur sedikit. Tak boleh. Sebab jawatan beliau sebagai ketua pembangkang yang bertaraf menteri, dan beliau mempunyai hubungan yang direct kepada Perdana Menteri. Dulu mungkin sebagai pembangkang Perdana Menteri mungkin susah nak jumpa, nak kena buat appointment dan sebagainya. Sekarang ni boleh jumpa anytime. Bawa kalah. Dan sebelum anda untuk terus maju memimpin negara, mesti diperlihatkan. Kalau dulu masa saudara jadi timbalan Perdana Menteri dulu boleh, takkan sekarang tak boleh. Dulu sebab beliau jadi Menteri Kewangan, saya ada pengalaman yang saya yakin boleh dilakukan. Tetapi kalau anda masih lagi hanya sekadar melontarkan pandangan, melontarkan retorika politik, jadi akhirnya rakyat amat mengecewakan. Rakyat menanti. Bila dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ucap, semua nak dengar. Sebab memanglah anda seorang pembidato yang hebat. Memang saya tidak nafikan sebagai seorang pembidato, sebagai seorang ahli politik, berada di atas pentas politik, pidatonya memang hebat. Tetapi kita mahu kenyataan ataupun pidato itu selari dengan tindakan. Sebab beliau yang memulakan gerakan reformasi. Jadi ataupun islah kepimpinan ini perlu dilakukan kerana beliau sekarang ini berada di anjung kuasa. Walaupun tidak di tengah-tengah gelanggang, tetapi walaupun di sudut yang sementara ini boleh dilakukan. Rakyat menuntut sekarang ni. Sebab itu bila saudara melontarkan sikit-sikit Datuk Perdana Menteri, okey aku buat pengurus, apa yang diberi adalah untuk rakyat. Saya seronok tadi dengar bahawa apa-apa pun masa tidak mengizinkan lagi untuk kita menafikan ataupun menafikan ataupun membelakangkan tuntutan rakyat. Wah, sedap suara tu. Jadi laksanakanlah sekarang ni, rakyat dah susah. Kalau suasana macam zaman 20 tahun dulu atau 15 tahun dulu, mungkin rakyat boleh tepuk tangan sajalah, tidak, pengharapannya mungkin dapat lakukan kemudian. Tapi sekarang ni rakyat menuntut hari ini cakap, besok kena buat. Kalau tidak, rakyat akan cakap tak sempat bikin. Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda memikul satu amanah
yang terbeban di bawah saudara kesan daripada lontaran kata-kata anda. Anda dilihat sebagai tokoh reform, tokoh islah. Rakyat, okey, tak ada masalah. So, yang berada sekarang ini, ya saudara, isu pembelian vaksin. Kita tak dengar lagi saudara bercakap. Ini soal wang negara. Apakah telah anda tangani? Saya mengharapkan orang keliling dari Saudara Ibrahim juga perlu memberikan input. Saya tidak yakin beliau tidak mendapat segala maklumat. Dan jangan pula waktu lah sekarang ini saya mengenepikan pula orang keliling anda. Itu perangai tak betul lah tu. Saya cakap terus terang saya, kalau Dato' Seri Anwar Ibrahim tak betul, kita song-song habis-habisan. Tak ada masalah. Asalkan jangan ia bersikap peribadi. Saya tidak mahu persoalan peribadi itu kita kaitkan dengan politik. Sama juga dengan yang Bapak Perdana Menteri. Kalau beliau menjalankan tugas dengan baik, hari ini dia kata buat pengumuman, nak bagi bantuan dan sebagainya, kita song-song kita cakap terima kasih. Memang ini yang diharapkan oleh rakyat. Lain tak ada. Kita bukan mengharapkan sesuatu yang lebih daripada itu. Saya lain tak ada, asalkan rakyat dibela, sentiasa saya akan menyantuni. Kalau rakyat dinafikan pembelaannya, kalau rakyat dipinggirkan, maka saya akan all out. Bak kata orang, membujur lalu melentang patah. Jadi Saudara Abdul Habib, rakyat sudah tegur, Perdana Menteri kena komit. Benar. Bila rakyat sudah menegur, Perdana Menteri kena laksanakan. Bila rakyat sudah menegur, Yang Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim kena melaksanakan, menyahut surat itu. Saya yakin tentu banyak informasi yang dapat. Banyak, sebab kepincangan masa lalu memang banyak. Tidak boleh dinafikan.